السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kita melanjutkan kuliah pada malam ini, kita melafazkan syukur. Segala puji dan puja kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan pertolongan Allah jua kita dapat duduk dan berkumpul pada malam ini. Seperti yang telah kita war-warkan, pada malam ini tuan-tuan, kita memilih seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, masyhur dan mempunyai sejarah yang sangat panjang. Boleh saya katakan, tidak ada mana-mana orang Islam yang tidak mengenali sosok tubuh manusia ini. Tidak ada mana-mana orang Islam yang tidak mengenali individu ini. Seorang yang sangat besar jasa dan pengorbanannya untuk agama. Dialah satu-satunya manusia yang bukan sahaja hebat setelah memeluk Islam, dia juga sangat hebat sebelum daripada Islam. Bahkan sebelum dia memeluk Islam, sebelum dia mengikrarkan syahadah, sebelum dia berbai'ah dengan Nabi, Nabi telah tanya tentang diri dia. Nabi telah bercakap tentang diri dia. Nabi tanya, mana Khalid? Adakah dia telah masuk Islam? Adakah Khalid telah bersama dengan kita? Tuan-tuan, cuba bayangkan, satu orang yang belum masuk Islam, yang belum mengucap kalimah syahadah, namanya telah disebut oleh Nabi. Dan Nabi senantiasa mengharapkan, senantiasa ternanti-nanti, bilakah saat dan detiknya Khalid akan masuk Islam. Pada hari Khalid masuk Islam, Nabi kata, inilah hari yang paling ditunggu-tunggu, dan inilah hari yang paling menggembirakan diri aku. Hari di mana Khalid mengikrarkan syahadah. Itu muqaddimah kepada manusia yang akan kita baca sejarah hidupnya. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Jadi malam ini tuan-tuan, saya telah sebut kepada tuan-tuan orang yang kita nak sebut tentang dirinya, yang kita nak baca tentang sirahnya, tentang sejarahnya,
riwayat hidupnya, jasanya, pengorbanannya, perjuangannya adalah manusia yang digelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nabi kata Khalid ni siapa dia? Khalid Saifullah. Saif, pedang. Maslul, yang terhunus. Pedang ni dia ada dua. Satu yang dalam sarung, satu lagi yang terhunus. Nabi kata Saifullah al-Maslul. Khalid adalah pedang Allah yang terhunus di hadapan orang kafir dan munafik. Gelaran Saifullah itu diberikan oleh Nabi sendiri. Sepanjang hidup dia, tuan-tuan, sepanjang hidup dia hidup selama 55 tahun. Umur dia 55 tahun. Dia sebahagian kata 52, 55 lah. Dia hidup sampai umur 55. Tuan-tuan, mungkin ada yang dah 60. Mungkin ada yang sebahagian 70. Dia 55. Dia masuk Islam ketika umur dia 40 tahun. Sepanjang 55 tahun daripada sebelum Islam, selepas daripada Islam, dia telah menyertai lebih dari 100 peperangan. Dia telah bertempur lebih daripada 100 peperangan. Bukan selepas daripada Islam, sebelum daripada Islam. Khalid tidak pernah kalah walaupun sekali. Khalid ni dia tak pernah kalah walaupun sekali. Bukan kata masa dia Islam ya. Dia tak pernah tewas ketika dia musyrik. Itu Khalid. Sehingga kan ketika mana, tuan-tuan biasa dengar peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ni antara tentera Islam dengan Rom. Sebelum daripada itu peperangan Mu'tah. Yarmouk dengan Mu'tah ni di Jordan lah sekarang ni. Setengah orang dia kata Mut'ah. Bukan Mut'ah, Mu'tah. Di Jordan. Ada orang kan Universiti Mu'tah. Dia ada dua perang. Peperangan Yarmouk, nanti kalau sempat kita pergi peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ni dipimpin oleh siapa? Pada awalnya dia dipimpin oleh siapa? Dia dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Peperangan Yarmouk ni pertamanya dia dipimpin komando panglima perang dia Abu Ubaidah. Tapi tak dapat hasil. Menang pun tidak, kalah pun tidak. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq bila dapat laporan kata tentera Islam tak boleh nak buat apa dah, terhalang di Yarmouk, terkepung, jam di Yarmouk. Nama pertama yang terlintas di kepala Abu Bakar As-Siddiq
untuk menyelesaikan peperangan ini dan mengembalikan kemenangan kepada orang Islam. Tidak ada manusia yang lebih layak dan mampu untuk menang melainkan Khalid Al-Walid. Abu Bakar tulis surat, hantar kepada Khalid, pergi take over, pergi ambil alih, pergi ambil alih daripada Abu Ubaidah. Khalid ni tuan-tuan, satu benda yang bagus, ketika dia perang, dia memang betul-betul ikhlas. Itu bagus Khalid. Benda yang kita nak belajar daripada Khalid ni, dia satu orang manusia yang sangat ikhlas. Tuan-tuan tahu sejarah cerita, dia dipecat pada zaman Nabi. Dia dah jadi panglima perang. Pada zaman Abu Bakar lantik dia. Kalau mana-mana peperangan, dia akan jadi panglima, ketua, jeneral satu bintang lah, nombor satu lah. Pada zaman Umar, apabila Umar naik, tindakan pertama yang Umar buat, pecat Khalid. Ini masyhur. Pecat Khalid, turunkan pangkat jadi askar biasa. Kita baca sikit kata-kata Umar. Kita petik apa yang Umar kata. Kata Umar, seperti yang disebut oleh Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Tuan-tuan, ini antara ucapan Umar ketika dia pecat Khalid, dia turunkan pangkat Khalid, dia cabut jawatan Khalid. Khalid jadi tentera biasa. Tuan-tuan boleh bayang, daripada panglima, dia bukan bersara, dia diturunkan pangkat jadi askar biasa. Naik Abu Ubaidah. Apa kata Umar? Umar kata dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kata Umar, aku tidak mencabut jawatan Khalid kerana aku marah kepada Khalid atau kerana dia telah khianat kepada jawatan itu. Umar kata, aku pecat dia bukan kerana aku marah ataupun kerana dia telah pecah amanah. Tak. Khalid tak ada masalah, rekod dia bersih, track rekod dia baik. Tapi kata Umar, aku mengambil jawatan atau memecat Khalid adalah kerana aku melihat manusia telah terfitnah. Umar kata, aku melihat manusia, tentera-tentera kaum muslimin telah terfitnah. Mereka menyangka bahawa Khalid adalah punca kemenangan. Aku ingin supaya mereka tahu bahawa yang menentukan kemenangan adalah Allah Azza wa Jal, bukan Khalid. Perang menang, perang menang, perang menang, sampai orang kata apa? Khalid punca menang. Pasal apa kita menang? Khalid. Dah ada cakap-cakap macam tu. Dan tuan-tuan, kita semua tahu Umar, antara perkara yang sangat dia jaga, polisi kerajaan dia apa dia? Antara pendekatan Umar apa dia? Dia sangat jaga soal akidah ayat dia. Sebab itu ketika dia tengok orang dah mula ghulu pada pokok Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni pokok sahabat pergi berbai'ah. Quran kata alladzina yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sahabat-sahabat pergi berbai'ah di bawah pokok tu. Pokok tu siapa yang tebang? Pokok tu kalau kita tengok ada nilai ada nilai sejarah, tarikh.
Umar bila tengok orang duk huluk, duk pergi melampau, duk pergi puja pokok tu, duk pergi duk ambil berkat pada pokok tu. Pokok tu pokok yang di mana sahabat pergi bai'ah. Ketika nak menuntut bela kematian Sayyidina Uthman, apa Umar buat? Umar tebang. Umar tebang pokok tu. Senang, tak ada terus. Tuan-tuan biasa dengar cerita yang disebut oleh Ibn Kathir tentang kisah Umar arahkan kubur Daniel. Dikatakan bahawa ada kubur Nabi Daniel. Sahabat jumpa kubur Nabi Daniel. Apa Umar buat? Umar kata, hampa pergi korek lubang bagi banyak, korek lubang bagi banyak, buat macam kubur, supaya orang tak tahu mana satu Daniel ni. Sebab kalau kita biar kubur Nabi Daniel tu, nanti orang akan pergi buat tak elok. Umar tulis surat kat sahabat, korek supaya bagi jadi banyak, supaya orang tak tahu yang mana satu kubur Nabi Daniel. Banyak, jadi orang tak boleh buat apa-apa. Umar jaga. Sebab itu kata Umar, aku mencabut jawatan Khalid sebagai panglima supaya manusia sedar bahawa Allah lah yang menolong agamanya walaupun tanpa Khalid. Aku nak ajar, kalau tak ada Khalid pun kita boleh menang, kerana kemenangan itu di tangan Allah, bukan di tangan Khalid. Al-Zahabi sebut benda ni dalam Siyar A'lamin Nubala. Perkataan Umar kenapa dia pecat Khalid tu ada disebut oleh Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Jadi kita tahu dia pecat tu bukan kerana peribadi, dia pecat tu bukan kerana masalah pada Khalid, tapi dia nak tutup ruang orang ta'assub pada Khalid, orang puja Khalid, dan orang terseleweng sehingga menganggap kemenangan itu kerana Khalid. Jadi dia nak jaga, dia lantik orang lain pun kita menang juga, tak ada masalah. Ini penting tuan-tuan, pemimpin berfikiran panjang. Baik, apa kata Khalid ketika dia dipecat? Tuan-tuan, kalau kita orang pecat kita buat apa? Pertama, kita akan buat sidang media. Kita akan buat sidang media. Jangan duk pecat tak tahu masalah. Setelah kita buat sidang media, kita akan buat pula Khalid. Kalau kita tak ada jiwa Khalid lah, setengah orang tu dia sebut ya perkataan Khalid ni, kan? Tapi kalau kita tengok kelaku dia, Khalid Al-Walid setelah dipecat, dia tetap di dalam pasukan tentera kaum muslimin, dia tak keluar. Tapi kalau kita orang pecat pukul 1, pukul 5 kita tubuh pasukan baru. Kan? Khalid tak. Khalid kata, aku berperang kerana Tuhan Umar. Ini perkataan dia yang sangat masyhur. Aku berperang ni kerana Tuhan Umar, Allah. Aku bukan berperang kerana Umar. Apa jawatan yang dia bagi pada aku, apa yang dia buat kepada aku, selagi mana aku boleh berperang di jalan Allah, aku tak ada masalah. Ini orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ni orang yang setia, orang yang senantiasa bersama, kerana dia tahu apa? Tujuan dia tu bukan jawatan. Tuan-tuan, baik, saya nak pendekkan sikit mukadimah ni sebelum kita cerita satu persatu. Ketika dia dilantik untuk ganti Abu Ubaidah masa peperangan Yarmouk, dia diganti jadi panglima. Tuan-tuan tengok apa dia kata. Menarik dia kata. Dia tulis surat kepada Abu Ubaidah ketika itu. Ini apa yang dia tulis.
Dia tulis surat kepada Abu Ubaidah. Dia dapat surat daripada khalifah, kata dia naik jadi panglima. Tuan-tuan bayangkan, dia nak pergi ganti Abu Ubaidah dia tulis surat dulu. Tengok bahasa dia. Amma ba'd. Dia puji Allah Subhanahu wa taala, dia kata amma ba'd. Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan ketenangan dan keamanan pada hari berlakunya pertempuran. Telah sampai kepada aku, kata Khalid ni, dia tak pergi lagi, tapi dia tulis surat tu. Telah sampai kepada aku surat daripada khalifah. Surat khalifah tu surat kata apa? Surat kata pergi naik jadi orang nombor 1, Abu Ubaidah turun, hang lead. Abu Ubaidah diganti hang lead. Kalau kita tuan-tuan, kita akan pergi terus kata apa? Ni turun. Tapi nak kata manusia yang ikhlas ni, yang kata dia tujuan dia perang tu kerana Allah, dia tulis surat, dia kata apa? Dia kata telah sampai surat khalifah kepada aku. Di dalam surat itu khalifah telah memerintahkan agar aku bertolak ke Syam dan mengepalai pasukan tentera kaum muslimin. Demi Allah, dia bagi tahu, kata khalifah suruh dia pi ganti jadi kepala. Tengok dia kata apa? Demi Allah, aku tidak pernah meminta perkara itu dan aku tidak menginginkan jawatan itu. Dia kata apa? Nampak? Dia kata aku tak pernah minta, aku tak pernah lobby. Kutlah dia tengok Abu Ubaidah tak boleh buat apa, dia pergi lobby. Dia kata padan aku tengok tak boleh buat apa, bagi kat saya pula. Tak. Tapi khalifah tengok Khalid boleh buat benda ni, dan dia kata aku tidak meminta dan aku tidak berharap aku dilantik menjadi panglima perang. Kata dia, tetaplah engkau pada kedudukan engkau sekarang. Kami tidak akan melanggar perintah engkau dan kami tidak akan menyelisihi tindakan engkau. Tidak ada satu urusan yang kami akan lakukan melainkan dengan berunding bersama dengan engkau. Kalau kita lah tempat orang yang kena tukar dengar ayat macam ni, kita rasa apa? Tuan-tuan, tak payah yang besar-besar. Daripada imam 1 tukar pergi jadi imam 2 pun berpat. Bukan panglima perang, baru tu imam. Sampai surat kata ada calon baru imam 1. Jadi imam 1 diturunkan menjadi imam 2. Mebai dia. Bukan jadi tok siap, imam 2. Elon sama ya. Nak abang kat tuan-tuan satu rahsia, elon imam 1 dengan elon imam 2 sama. Tapi tang title tu 1 dengan 2 belain tu. Bila orang introduce imam 1, dia punya kembang lain. Saya lah, kalau orang lain saya tak tahulah. Ni saya kata saya sim alif ya, saya. Orang lain saya tak tahulah, kalau mereka lagu tu tak tahulah. Tapi saya, kalau orang introduce, jangan main imam 1 850, imam 2 pun 850. Tapi mau tak kalih matahari terbit barat pun aku tak mau. Yang kata jawatan ni, yang kata fitnah jawatan ni. Pasal itu Nabi kata dekat Abu Dhar, innaha amanah khizyun wa nadamah. Amanah, jawatan itu satu benda yang manusia akan menyesal, dan ramai manusia yang hina di akhirat esok di atas jawatan yang dia pegang. Pasal itu kalau tak boleh tuan-tuan, kita rasa kita tak mampu, kita resign. Kalau kita rasa kita tak boleh deliver, kita tak ada credibility, ada orang yang lain lebih layak, yang kita rasa kita mungkin tak mampu, cannot deliver, tak ada credibility, orang lain lebih layak, turun, serah pada dia, tak ada masalah. Ini kalih-kalih muka dia, kalih kono muka dia. Duit shilling pun 2 sing dengan kong lain tau.
Tuan-tuan faham ke tak ni? Kita cerita Khalid ni. Bukan cerita orang lain, cerita Khalid. Jangan duk pergi faham kat lain. Saya duk cerita Khalid Al-Walid. Jawatan. Sebab itu kadang-kadang buat ni memorandum, demonstrasi, referendum. Woi, sakan memorandum, referendum, bantahan, kutip tanda tangan. Apa ni? Dia orang tak lantik redha lah. Bagi orang lain pula. Boleh tak? Khalid ni, cerita Khalid. Kita sambung. Baik tuan-tuan. Tapi jangan, saya tak mau dah. Khalid ni dia kata dia tak mau, memang dia tak mau. Tapi dia tak mau. Boleh? Boleh kot. Yang tu bukan Khalid. Yang tu Kalut. Yang ni Khalid. Okey, dia kata apa? Dia kata dekat Abu Ubaidah, tetap engkau di atas posisi itu. Kami akan berunding dengan engkau. Bukan soal jawatan itu, tetapi semoga Allah memberi kemenangan kepada kita. Nampak? Khalid kata bukan soal jawatan tu. Soal apa? Soal kemenangan tu. Sama ada Abu Ubaidah ke, sama ada Khalid ke, sama ada siapa ke, bila kita menang, yang penting Islam menang. Orang tak akan cakap Khalid dah menang. Masalah kita, bila kita buat, kita nak nama. Bila kita nak nama, yang tu yang tak boleh nak kompromi tu. Khalid ni, dia perang nama boleh ke Abu Ubaidah. Kita menang, Abu Ubaidah ketua kita. Tapi yang perang sebenarnya Khalid. Dia tak ada masalah. Yang tu yang kata hebat Khalid ni. Dia tak ada peribahasa apa? Sapi punya lembu punya susu, sapi dapat nama. Dia tak ada macam tu. Dia tak ada lembu, tak ada sapi, dia kira Islam. Boleh? Jadi tuan-tuan, paling besar kita belajar daripada Khalid apa? Khalid mengajar kita makna ikhlas. Khalid ajak kita apa? Dia bukan ajak kita untuk berperang. Dia bukan ajak kita untuk pegang pedang. Dia ajar kita untuk ikhlas. Di posisi apapun kita, apa jawatan pun yang orang bagi kat kita, kadang-kadang tuan-tuan, dia mengharapkan jawatan tu, orang bagi jawatan lain, dia tak mau tudung lah. Ini pun tak. Dia tidak sebut Khalid. Ida saya apa pun ada ruang untuk kita contribute. Khalid ni dia ajar kita apa? Apa ruang kita boleh sumbang, ambil lah. Tak payah duk kira lah. Yang pentingnya kita boleh sumbang. Nampak? Itu Khalid Al-Walid. Sekarang kita baca. Ada juga kata-kata yang kata Umar pecat Khalid ni bukan sebab isu menang sangat tu. Okey. Khalid jadi panglima masa siapa? Abu Bakar. Jadi di kalangan ulama sebut Abu Bakar punya perwatakan lemah lembut dan sangat sopan dan santun. Jadi Khalifah Abu Bakar, panglima perang Khalid, ngam tak? Seorang lembut, seorang cengeng. Ngam tak? Masuk seorang jenis lembut, tenang, relax. Seorang lagi duk kira duk kira nak angkat pedang lah. Boleh tak? Boleh. Lepas Abu Bakar siapa dia? Lepas turunnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman, siapa dia naik? Umar lagu mana? Tuan-tuan kenal dia? Umar panggil lagu mana? Sebiji macam Khalid. Jadi mana matching? Kerah dengan kerah berlagu.
Ini sebab yang kedua. Abu Bakar tag team match, dia punya regu dia Khalid ngam. Pasal seorang keras, seorang lembut, seorang yang jenis tenang, seorang lagi yang jenis Khalid ni dia agresif. Perang. Kalau duduk lagu kita astagfirullah. Macam mana ni? Nak tetok orang pun bismillah, Allahu akbar. Khalid dia pasal tu ada dua tindakan dia yang agak silap lah. Tak apalah. Bila Umar naik, Umar tak boleh masuklah dengan Khalid. Dua-dua kerah. Jadi Umar kena cari orang yang lembut. Siapa dia orang yang lembut? Abu Ubaidah. Jadi pasal itu Umar tukar, Khalid turun naik Abu Ubaidah supaya kekerasan dia, kebengisan dia, ketegasan dia diseimbangkan oleh kelembutan Abu Ubaidah. Ini faktor yang kedua. Apa yang kita boleh belajar, tuan-tuan? Kita boleh belajar, nak habaq kat tuan-tuan, kombinasi ni penting. Kalaulah pengurusi koperasi tu yang jenis lembut, timbalan pengurusi koperasi kena cari hot cengeng sikit. Baru dia elok. Tapi kalau dua-dua jenis lembut, saya ingat nak menega, nak pakai duit koperasi sikit 30,000. Pengurusi kata apa? Ikut timbalan pula. Ambil Jahannam koperasi. Dia kena pengurusi tu lembut. Saya nak menega 30,000. Ikut tanya timbalan. Pergi kat timbalan, saya nak ambil sikit duit koperasi 30. Nak buat apa? Nak menega. Mana paper? Hang menega apa dah sebelum ni? Berapa dah kedai lingkup di tangan hang? Siapa dia ada yang hang pinjam semua tak bayar? Dia kena lagu tu. Dia ada kata pengurusi kata tak apa. Tu pengurusi ni aku. Baru matching. Macam tu juga laki bini. Tuan-tuan faham tak ni? Laki bini pun kena lagu tu. Satu cengeng, satu lembut. Kalau dua-dua cengeng, Jahannam. Jadi kalau nak lama, nak hidup lama, dia kena cari lagu tu. Dia kena cari bini yang cakap banyak, laki jenis sengap. Kekal lah 60 tahun. Kalau bini jenis sengap, laki cakap banyak tak apa. Tapi kalau sama-sama nak tunjuk panglima perang, batalion lingkup. Tuan-tuan percaya, resam rumah tangga itu pada tengok laki dia. Sengap dia. Hang tengok bini dia lagu mana? Bini dia mana? Tu yang suara derah. Boleh. Pasal tu boleh lekat lama. Ini tuan-tuan, kombinasi. Nampak? Sebab itu tuan-tuan tengok di keliling Nabi lengkap. Ada sahabat yang lembut, Abu Bakar. Ada sahabat yang cengeng, Umar. Tuan-tuan tengok. Ketika tawanan perang Badar. Masa tu perang pertama, tak tahu nak buat apa. Yang kena tawan ni tak tahu nak buat apa. Tanya dekat Abu Bakar. Kita nak buat apa Abu Bakar? Kita macam ni lah Rasulullah. Siapa yang boleh mengajak, kita suruh dia mengajak. Lepas dia mengajak, kita lepas dia balik. Siapa yang tak reti mengajak, kita suruh dia bayar duit, tebus, kita lepas dia balik. Dia orang lembut. Cadangan pun cadangan yang diplomasi lah. Suruh dia mengajak, suruh dia bayar, kita lepas dia balik. Tanya Umar. Agak-agak Umar kata apa? Agak-agak Umar cadang lagu Abu Bakar. Kita nak buat apa Abu Bakar? Pencung! Yang kawan tu kata suruh mengajak, yang kau ni suruh pencung terus. Nampak di sisi Rasulullah, kombinasi sahabat sangat menarik. Ada orang yang tegas, bengis dan garang. Ada orang yang tenang, lembut. Jadi Nabi yang suruh pancung pun ada, yang suruh mengajak pun ada, suruh bayar duit tebus pun ada. Tak apalah, Allah Ta'ala akan buat turun. Allah Ta'ala turun, Allah kata bunuh.
Allah menyebelahi Umar. Sebab itu kadang-kadang tindakan tegas perlu pada tempatnya. Orang yang tegas perlu. Tuan-tuan, bila kita nak lantik satu orang pegang jawatan, kita tak boleh tengok pada pandai bercakap. Quran kata orang yang kita nak lantik mesti ada dua sifat. Yang pertama dia kuat, yang kedua dia mesti amanah. Dia mesti ada dua sifat ni. Dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa ada dua perangai ni. Dia kuat dan dia amanah. Khalid ni tuan-tuan, dia sesuai sebagai panglima perang pasal dia kuat. Tapi mungkin dari sudut amanah dia kurang. Dalam kehidupan kita pun ada orang macam tu. Kadang-kadang dia ni mungkin berani, tapi mungkin dari sudut pentadbiran dia lemah. Maka kita lantik yang jenis berani-berani ni. Maka manusia itu diletakkan sesuai dengan kelebihan yang dia ada. Kawan ni mungkin duk kerja tak sihat ya. Pergi mana kawan ni? Masuk hospital pula. Maksudnya dia tak kuat lah. Tapi dia amanah. Jadi orang amanah ni kita nak kena lantik jawatan apa? Bendahari lah. Macam mana kita nak lantik dia jadi bendahari? Duk kera masuk wad ya. Tak apa lah, yang dia masuk wad tu duit dia. Tapi dia jaga duit masjid elok. Ini pi lantik bendahari tek ketum. Memang kuat makan ketum. Memang kuat kena ganja. Dia ni ustaz, kita kena lantik dia jadi bendahari pasal apa? Dia kuat. Elok cerah. Kadang-kadang kita tak cerdik tau meletakkan manusia tidak. Sebab itu bila orang tanya Nabi SAW, mata sa'ah, bila akan berlakunya kiamat? Nabi kata idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, apabila kamu melantik dan meletakkan seseorang itu bukan pada kelayakannya, maka fantadhiris sa'ah, kamu tunggulah saat kebinasaan. Nampak tuan? Maka dalam kisah Khalid ni dia sesuai sebagai panglima perang. Tuan-tuan tahu berapa hadis dia hafal? Dia hanya riwayat hadis lebih kurang 7 ke 8 hadis ya. Khalid ni dia ada 7 ke 8 tau hadis yang dia ambil, yang dia ingat, yang dia dapat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia banyak di medan perang. Celah mana dia nak pergi mengaji? Pasal itu tuan-tuan kena faham lah. Abu Hurairah dia banyak masa dengan Nabi, jadi dia banyak hadis. Khalid dia banyak masa di medan perang, dia tak banyak masa dengan Nabi, jadi dia banyak jasa di medan perang, dia kurang dari sudut hadis. Sahabat ni macam-macam. Boleh faham tuan-tuan? Okey. So kita tengok sedikit latar belakang Khalid Al-Walid radhiyallahu an. Boleh kita baca sikit. Tu pun saya intro tadi ni, banyak benda dah tuan-tuan boleh dapat insya-Allah taala. Baik. Khalid Al-Walid, Khalid bin Al-Walid, Khalid bin Al-Walid. Dia anak siapa? Dia anak Al-Walid. Ni nama penuh dia. Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Itu nama dia. Kalau tuan-tuan nak ingat, ingatlah. Saya pun tak ingat. Cuma yang kita tahu Khalid bin Al-Walid. Kuat sikit bin Al-Mughirah. Kuat sikit bin Abdullah. Kuat sikit apa dia? Lepas daripada tu lah. Dia ni siapa dia? Dia ada kena-mengena juga dengan Nabi. Dia merupakan anak saudara kepada isteri Nabi, Maimunah bintu Al-Haris. Dia bukan anak Maimunah, anak menakan Maimunah. Jadi dia lebih kurang macam anak menakan Nabi juga lah. Pasal apa? Pasal mak menakan dia pi menikah dengan Nabi.
mak menakan dia tu isteri Nabi. Siapa dia mak menakan dia yang jadi bini Nabi? Maimunah. Mak dia siapa dia? Mak dia Lubabah bintul Harith. Mak dia nama Lubabah bintul Harith. Mak dia merupakan saudara kepada Maimunah bintul Harith yang merupakan isteri Nabi. Dan Nabi pernah memuji Khalid. Nabi kata, ni'ma abdullah, sebaik-baik hamba Allah Khalid bin Al-Walid. Dia merupakan saifun min suyufillah. Ni Nabi yang kata, sebaik-baik hamba Allah Khalid, dia adalah saifun min suyufillah. Dia adalah pedang daripada pedang-pedang Allah. Tuan-tuan, sedikit soalan trivia. Bila dia dapat gelaran pedang Allah ni? Perang apa? Dia ni memang dapat gelaran pedang Allah. Peperangan apa yang dia dapat? Peperangan apa yang dia dapat gelaran pedang Allah? Nampak? Tuan-tuan hadirin mukminin, dia dapat gelaran pedang Allah. Tuan-tuan kena ingatlah, gelaran Saifullah, pedang Allah itu dia dapat ketika peperangan Mu'tah. Peperangan apa? Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Tuan-tuan bisa dengar peperangan Mu'tah ni? Sekejap kita cerita sikit tentang peperangan Mu'tah ni. Baik. Di dalam peperangan Mu'tah ni, kalau kita boleh baca tentang sejarah peperangan Mu'tah ni, Nabi SAW sebut tentang peperangan Mu'tah ni, peperangan yang Nabi SAW pada awalnya dia lantik bukan Khalid. Kita tengok sikit perang Mu'tah. Peperangan Mu'tah, tentera Islam 3,000, tentera Rom 200,000. Tentera Islam berapa? 3,000. Tentera Rom 200,000. Siapa menang? Khalid. Peperangan ni yang dia dapat gelaran pedang Allah. Azan azan. So tuan-tuan, kita azan sat lagi saya akan sebut secara ringkas peperangan Mu'tah. Hebatnya Khalid. Macam mana dia boleh menang dengan 3,000 tentera, dia tewaskan 200,000 tentera Rom. Dia buat apa? InsyaAllah kita sambung lepas daripada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la حي على الفلاح
Tuan-tuan, kita perhabis sikit Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni kalau kita buat satu siri khas, cerita Perang Mu'tah ni sangat hebat. Cuma malam ni saya nak baca ikhtisar, ringkasan dia. Kita baca. Peperangan Mu'tah ni nanti kita sambung next week siri kedua Khalid. Kalau ada rezeki ya, insya-Allah. Kita tengok. Peperangan Mu'tah ini berlaku kerana seorang sahabat yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Nabi hantar dia bertemu dengan Herakl. Tuan-tuan kena ingat, permulaan kepada perang ini Nabi hantar satu manusia nama Al-Harith bin Al-Azdi. Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Nabi hantar dia pergi jumpa diplomat. Nabi hantar dia sebagai wakil kerajaan Islam pergi jumpa dengan Herakl, pemerintah Rom ketika itu, kerajaan Rom, untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Tetapi faqataluh, mereka telah membunuhnya. Bila berita kata dia telah dibunuh sampai kepada Nabi, Nabi terus hantar 3,000 tentera. Dalam ni ada satu mukjizat Nabi. Tuan-tuan, pertama Nabi lantik siapa? Tuan-tuan kena ingat 3 nama ni. Nabi kata yang pertama akan menjadi panglima perang Ja'far bin, yang pertama Zaid bin Harithah. Ni hampa nak pergi 3,000 ni, nak pergi perang ni di Mu'tah tu. Dengan 3,000 tentera, pertama Zaid bin Harithah. Lepas tu Nabi kata apa? Kalau Zaid mati, kalau Zaid gugur terkorban dalam medan perang, naik Ja'far bin Abu Talib. Nabi kata naik Ja'far. Tuan-tuan tahu kan Ja'far? Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang disebut sebagai ada Ja'far ni pak menakan Nabi. Dia digelar orang yang ada 2 sayap kerana tangan dia dipotong. Ja'far. Nabi kata kalau Zaid mati terkorban, naik Ja'far. Setelah kalau naik Ja'far terkorban, orang yang ketiga naik. Nombor 1 Zaid, nombor 2 Ja'far, nombor 3 Abdullah bin Rawahah. Lepas tu Nabi tak sebut. Nabi kata sesiapa yang diredai oleh kamu, dialah naik. Pendekkan cerita tuan-tuan, bila sampai berlaku peperangan, mula-mula Zaid bin Harithah gugur. Macam yang Nabi sebut tu betul-betul jadi. Zaid bin Harithah gugur. Ja'far bin Abi Talib ambil rayah, bendera, panji, pegang. Dia gugur. Ni pendekkan cerita, dia gugur. Maka Nabi dah sebut dah. Nombor 1 siapa? Nombor 2 siapa? Dapatkan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah sambang, pegang rayah, panji, umat Islam, tentera Islam. Gugur. Tak tahu siapa. Ketika ini umat Islam sepakat Khalid ambil. Dapat saja dekat Khalid. Panjanglah cerita, mula-mula Khalid talak. Pasal Khalid dia baru masuk Islam. Kita tak baca lagi macam mana dia masuk Islam. Next kuliah. Dia baru masuk Islam. Tentu orang baru takkan nak jadi ketua. Dia tak mau. Tengok bagus dia. Bila orang serah bendera dekat dia, dia kata dia tak mau. Dia baru masuk Islam. Orang yang masuk Islam awal banyak lagi. Lantik mereka. Aku ni baru lagi. Senior banyak lagi. Tu nampak ikhlas daripada awal. Dia kata senior banyak lagi, ambil yang senior. Dia junior, baru masuk Islam. Dia tak mau. Dia tak mau langkah kepala orang. Itu nampak bagus dia. Tapi orang lantik dia. Tuan-tuan, macam mana dia buat? Saya pendekkan cerita. Ada satu orang tulis satu kitab bagus. Abqariyah Al-Askariyah fi Syakhsiyah. Kepandaian Khalid di dalam menyusun strategi perang. Al-Abqariyah Al-Askariyah fi Syakhsiyah Khalid Al-Walid.
Dia himpun teknik-teknik perang Khalid dalam satu buku Kecerdikan Abqari. Kecerdikan Khalid. Khalid buat apa? Tentera sikit, musuh 200,000. Macam mana nak menang? Ini ringkahan yang nak kata tuan-tuan nak tengok cerdik Khalid ni. Perang Uhud tuan-tuan, dia tak masuk Islam lagi. Nabi kalah di tangan Khalid. Nanti kita bila-bila kita baca yang Uhud. Tentera sebelah kanan tukar, ambil sebelah kiri. Tentera sebelah kiri tukar, pi sebelah kanan. Tentera yang bahagian hadapan ni pi belakang, yang belakang pi depan. Apa pasal dia buat macam tu? Tentera sikit. Bila yang kanan pi kiri, yang kiri pi kanan, tentera akan kata apa? Tentera musuh akan kata apa? Bantuan dah sampai. Hari tu hitam, hari ni putih. Muka baru. Bukan muka baru, muka tu cuma dia swing. Tuan-tuan, bila dia swing macam tu, tentera Rom tengok down, moral down. Pasal apa? Tentera Islam dah tiba orang baru. Hari tu bukan kawan ni duduk belah ni. Hari tu muka lain. Ni muka mana pula dah ni? Ni pasukan bantuan ni, tentera bantuan. Dalam mana-mana peperangan, bila sampai tentera bantuan, memang yang lain surrender. Lepas tu yang belakang tu dia habaq apa? Yang depan pi belakang, yang belakang ni hampa mai pelan-pelan. Mai pelan-pelan tahu buat apa? Bila depa mai daripada belakang pelan-pelan, tentera Rom yang ramai ni kata apa? Tu dia mai lagi. Moral down. Lepas tu nak bagi nampak kata 3,000 ni ramai, dia buat macam mana? Dia telah pasang api. Tuan-tuan tahu kita panggil apa tu? Api sombong cucuh. Dulu mana ada lampu? Apa? Nyok tu lah, nyok cucuh tu. Dia panggil apa bahasa Melayu? Obor. Obor lah. Dia ikat obor tu di pokok-pokok. Jadi malam orang akan tengok apa? Tu dia ramainya tentera dia. Bukan tentera, pokok. Pokok yang diikat api. Nampak macam ramai. Dan dia kata bila tentera berkuda serang nanti, masa serang tu, masa naik kuda tu, pukul debu bagi naik. Jangan naik kuda ya, naik kuda pukul debu. Sebab apa? Kalau kita naik kuda, orang nampak ramai ke sikit. Bila kita naik kuda, kita pukul debu ni, orang akan nampak tu dia berkepui debu. Berapa ratus ribu kuda dia bawa main ni. Genius. Pukul naik debu. Kita mau kalau tengok berkelam debu, oi ni tak 300,000, 400,000 ni. Tapi sebenarnya 3,000 ya. 3,000 tu mati cerah banyak dah. Tapi dia gambarkan itu. Akhirnya apa tuan-tuan? Dia balik dalam keadaan tentera Rom tak ligan dan dianggap menang dari sudut moral. Tuan-tuan tahu tak? Jangan baca tang tu ya. Kata Khalid, saya baca perkataan Khalid dalam peperangan Mu'tah, dia sebut apa? Ini menarik kata-kata dia. Ni dalam peperangan Mu'tah tu tuan-tuan, dia sebut apa? Dia kata qad inqata'at fi yadi yawma Mu'tah 9 asyaf fama baqiya fi yadi illa safihah yamaniyah. Tuan-tuan, kata Khalid kata di dalam peperangan Mu'tah, inqata'at fi yadi yawma Mu'tah, telah patah di tangan aku pada peperangan Mu'tah 8 bilah pedang. Khalid kata pada peperangan Mu'tah telah patah di tangan dia 9, bukan 8, 9, 9 pedang. Tinggal satu yang last daripada Yaman. Tuan-tuan boleh bayang, patah satu, ambil satu, patah 9 pedang patah.
Kemudian tuan-tuan, bila mereka balik menang, perang Mu'tah menang lah kan. Nabi kata apa? Nabi kata Allah telah memberikan tentera Mu'tah kepada pedang daripada pedang Allah, dan Allah telah memenangkan tentera Mu'tah. Itulah gelaran pedang Allah yang dapat pada Khalid. Bila mereka balik, Nabi kata apa? Allah telah memberikan tentera ini kepada pedang daripada pedang Allah, dan Allah telah memberikan kemenangan di tangan pedang Allah. Tu yang Khalid dapat gelaran pedang Allah. Sebelum dia nak dapat gelaran pedang Allah tu, 9 pedang telah patah di tangan dia. Itu Khalid. Tapi tuan-tuan, kita akan baca nanti ketika dia meninggal, dia kata-kata satu kata-kata yang sangat sedih lah. Satu kata-kata yang sangat menyayat hati. Dia sebut di hujung usia dia, dia mati di atas katil, bukan di medan perang. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan hayati ada banyak lagi babak bagaimana hebatnya manusia yang Nabi sendiri sebut pedang Allah. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung siri yang kedua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.